Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk murid tahun 5 semua. Pada hari ini kita akan menyambung berkenaan sistem manusia, iaitu kedudukan dan fungsi sendi. Okey, jom belajar anak-anak ABC. Okey, pastikan buku teks, buku catatan, alat tulis dan gadget anda telah disediakan. Okey, untuk makluman anda, uh, buku teks ini adalah disediakan oleh Cikgu Ramadan, dan kalau berminat untuk beli buku, salah satu daripada buku latihan practice topical ni tahun 4 punya lah, tapi boleh digunakan untuk ulang kaji untuk persediaan UPSR, boleh boleh beli daripada Cikgu Ramadan lah. Baiklah, kita teruskan. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak pastikan anda menonton dulu video ini. Ini sebenarnya video yang saya simpan dan saya sendiri yang menari dekat depan tu. Awak boleh nampak saya baling piring. Okey? Dan apa kaitan dengan baling piring dengan tajuk kita pada hari ini, kita saksikan selepas ini. Okey, untuk pengetahuan anda, ini adalah pertandingan kebudayaan peringkat kebangsaan 2017 rasanya di Maidin Seremban. Okey, saya bagi pendek saja video, tak perlu panjang. Tapi dah sedikit sebanyak membantu saya untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Dan apabila anda melihat video tersebut, apa yang kamu perhatikan berdasarkan tarian yang dipersembahkan itu? Siapa tahu? Okey, untuk penerangan anda, ini adalah tarian piring, tarian tradisi Negeri Sembilan. Dan tarian piring ini banyak menggunakan sendi, kedudukan tulang kita, fungsi sendi. Kalau awak perhatikan, kalau kita guna piring pun, kita nak pusing ini pun menggunakan sendi. Okey. Jadi, salah satu faktor utama saya tunjukkan video ini adalah melihat bagaimana manusia boleh melenturkan dia punya kedudukan tulang, bergerak, membuat satu postur. Tengok tadi macam mana saya baling piring, macam mana penari perempuan tu menerima piring tersebut, dan macam mana saya menungkah piring tersebut. Okey, semuanya adalah berdasarkan sendi dan kedudukan sendi-sendi yang berada dalam tubuh manusia ini. Apakah sendi? Okey, sendi adalah tempat pertembungan atau sambungan dua atau lebih tulang yang bersambung. Okey, lebih tulang yang bersambung. Kalau awak nampak kat sini, yang merah ni, ni, ada banyak situ. Itu adalah sendi, di mana sendi-sendi inilah menyambungkan keseluruhan tulang di tubuh badan kita. Kalau tak ada sendi, awak tak boleh bergerak. Ni sendi ni, yang kalau saya bergerak, kepala ni, semua sendi. Okey. Jadi sendi ni yang membantu pergerakan kita. Okey, kedudukan sendi. Berpandukan rajah rangka manusia ini, sebutkan dan tunjukkan kedudukan sendi pada bahagian badan kamu. Sambil kita belajar ni, saya nak awak tunjukkan dan cuba gerakkan mana sendi-sendi yang terdapat di tubuh badan kita. Pertama sekali kita lihat di sini. Di sini, leher.
Kalau awak sakit kepala, kepala saya dah bergoyang macam ni, itu kita guna sendi ni. Kalau tengok masyarakat India, dia tarian dia, kepala dia macam ni, kan? Itu guna sendi. Kita boleh teleng-teleng kepala kita ni. Itulah sendi. Sebab sendi tu yang menggerakkan. Kalau tak ada sendi, kepala awak tak boleh bergerak. Macam ni lah, dia tak boleh bergerak. So kalau ada sendi, kepala awak boleh bergerak. Itu sendi di leher. Selain itu di bahu. Anda boleh rasa di bahu awak. Kalau awak buat macam ini, pusingkan bahu awak, itulah sendi. Dia macam engsel. Tahu engsel? Engsel yang terdapat di pintu bilik anda ataupun pintu rumah awak, ada mesti ada engsel. Ada 1, 2, 3 engsel di tepi dia. Itulah umpama itulah sendi dia. Okey. Selain itu juga di siku. Ni siku. Kita boleh gerakkan tangan kita, siku. Okey. Dan yang selain itu juga terdapat di pergelangan tangan. Ni. Yang inilah paling banyak sendi berbanding leher, bahu dan tempat-tempat lain. Sebab apa? Satu jari dah ada sendi ni. Ni sendi lah. Satu jari ni ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 3. Satu jari ada 3 sendi. Tidak, awak tak boleh macam ni. Ni. Sendi ni. Pusing lagi pergelangan tangan awak. Sendi juga. Jadi bermakna di pergelangan tangan anda paling banyak sendi. Sebab apa? Dia menggerakkan keseluruhan ni. Kalau tak ada sendi, tangan awak kejung. Macam ni lah awak. Awak menulis tak boleh, awak makan tak boleh, awak nak belajar, awak nak bergerak ke mana, macam ni tangan awak. Kalau tangan awak, tentu maksudnya lumpuh lah, tak bergerak. Okay? Sebab tu sendi ni penting. Sebab apa? Awak nak pegang pen macam mana, awak nak pegang barang-barang semua menggunakan sendi. Okey. Selain itu juga di pinggul anda, iaitu kawasan tulang pinggul ni, antara peha ni. Kalau tidak, awak tak boleh nak berlari. Sebab apa? Pinggul ni dia bersambung dengan badan awak, tulang pinggul. Dan lutut juga sama sekali. Lutut ni pun sama juga, antara penyambung peha dengan kaki. Dan dia bergerak pun menggunakan lutut. Dan kaki juga mempunyai banyak sendi sebenarnya. Sendi seperti sendi di tangan tadi. Kalau tidak, awak takkan boleh goyangkan ibu jari kaki sampai anak jari awak. Sebab apa? Situ sendi yang ada. Dan sendi-sendi inilah yang membantu awak berjalan, bergerak semua. Jadi pada hari ini kita akan mengenali beberapa sendi dan kedudukannya, dan diminta murid juga melihat dan memahami sendi-sendi yang saya sudah sediakan ini. Sendi leher. Okey, sendi leher ni berada di leher ni lah. Okey, maaf ya, Telegram cikgu ni sentiasa busy. Okey. Sendi leher ni di sini. Sakit leher ke, salah tidur ke, semua kat sini. Jadi sendi kat leher ni penting. Sebab apa? Kita boleh menggerakkan kepala dengan badan kita. Badan kita tak bergerak lah, kepala saja bergerak. Dan sendi ni berada di bawah ni, bawah tengkorak. Okey. Ni. Kita boleh, orang kata boleh teleng. Maksud teleng tu kepala tu boleh seret lah. Tapi jangan terlampau teleng. Takut nanti bahaya kan, tercabut ke apa ke, susah. Okey, itu sendi leher. Seterusnya ialah sendi bahu. Sendi bahu terletak di bahu ni. Okey, ni dia. Ni sendi dia. Dia macam engsel. Ni. Ini dia lah dia. Jadi sendi bahu. Seterusnya, saya terlupa tadi satu sendi yang menyokong tubuh badan kita. Kalau tidak, awak tak boleh melentur tubuh badan anda. Okey, walaupun dia adalah merupakan tunjang utama kepada sistem saraf kita, iaitu tulang belakang. Di tulang belakang ni, dia juga adalah kategori sendi. Berapa banyak sendi ni? Ni dia. Yang tu. Nanti kira berapa ada dalam ni. Okey. Sendi tulang belakang ni lah yang bergerakkan tubuh badan anda melentur,
tubuh badan anda supaya awak boleh bergerak, melentur. Pernah tengok gimnastik? Pernah tengok orang berlari macam mana? Semua menggunakan sendi tau, tulang-tulang badan ni. Contoh naik basikal pun, awak tak ada naik basikal berdiri tegak, awak tak duduk tegak awak mesti melonjongkan badan awak ke depan. So, tulang belakang ni penting untuk pembentukan postur badan kita. Siku. Ni siku bawah ni. Okey. Sendi siku ni sama juga, dia menggerakkan antara lengan kita, tangan kita ni supaya kita boleh boleh memanipulasikan segala pergerakan. Macam saya tadi, macam boleh pusingkan tangan saya ke belakang. So, sendi siku ni sama juga. Okey, seterusnya. Ni sendi pergelangan tangan. Awak boleh lihat tulang-tulang kat sini ni. Yang mana yang berwarna putih tu, sebenarnya itulah sendi. Banyak kan? Jadi sendi-sendi inilah yang menggerakkan ni. Jari-jari awak ni. Awak boleh rasa. Okey. Yang warna putih ni. Putih kelabu ni. Nampak tak? Ni. Itu dia punya sendi. Sendi pergelangan tangan. Ni sendi pinggul, dekat tulang pinggul. Ni penyambung ni tulang peha ni, tulang peha. Ni tulang peha Ni tulang pinggul. Bergerak dah. Jap. Okey, ni dia. Inilah di mana sendi tu bersambung antara tulang pinggul dengan tulang peha. Dan kaki awak akan bersambung situ. Okey. Ini yang selalu kita jagalah kalau nak berlari, macam nak berjalan pun kat situ juga. Okey. Sendi lutut. Ni. Yang warna biru putih tu. Itulah sendi lutut. Di mana lutut kita kena jaga juga walaupun macam tak penting, tapi penting bila awak nak bergerak. Dia sebagai siapa yang main badminton tahulah lutut ni penting. Okey, kalau nak basikal pun sama juga. Walaupun orang kata lutut ni macam orang tak ingat sangat. Tapi lutut ni antara sendi yang penting untuk kita. Utamanya orang-orang yang bersukan. Okey. Dan sendi kaki. Ni kita lihat sendi kaki. Okey. Sendi juga. Dan ini pun sendi juga. Sendi kaki ni menggerakkan kaki kita dan boleh kita berjalan. Sebab tu kalau kita plecot, atau terseliuh sikit kat sini, terseliuh, maka kesannya kita tak dapat nak bergerak dengan normal lah. Mungkin terjengket-jengket, jengket-jengket. Okey. Jadi kat situ kita dapat lihat bahawa sendi kaki ni penting. Saya sendiri telah mengalami tentang sendi kaki sebab saya dulu pemain basketball di sekolah dan di masa mula-mula jadi cikgu. Okey, jadi basketball ni memerlukan kekuatan sendi kaki yang kuat. Kalau tak kuat, anda boleh mengalami kecederaan. Seperti mana saya dah alami kecederaan, mana saya bila dah sekali kena terplecot yang ni, bahagian ni, so dia akan berulang-ulang juga, dan saya punya bahagian kaki kanan saya tak kuat dah sekarang ni. Sebab apa? Kaki saya pernah tercedera. Okey, itu sendi kaki. Okey, apakah fungsi sendi? Nampak tak? Sendi ni macam-macam. Kalau tak ada sendi, awak akan kejong macam tu lah. Awak berdiri tegak je, tak bergerak. Lumpuh orang panggil. Okey, sendi ni tau, dia perempuan ni dia boleh mendaki Okey, wall climbing lah selalunya kan. Dan ballerina ini pun sama juga. Ballerina ni antara bagaimana kita melenturkan tulang-tulang ni jadi lembut. Nak bengkokkan macam ni, macam mana? Untuk pengetahuan anda, ballerina ni sebenarnya mereka ni dah dididik, dah diajar melentur tulang mereka daripada kecil. Umur 4 tahun, 5 tahun dah masuk kelab gimnastik dah. Dia bukan macam bayar-bayar korang umur 10 tahun, 12 tahun dah masuk gimnastik, memang patah tulang. Bukan lagi boleh lentur. Jadi, kelenturan ni bermula daripada awal. Okey, tak boleh orang-orang tua pergi ballerina. Memang tak tahan tulang dia.
Okey, menari juga. Tengok pergerakan penari saya dulu ni. Dia punya postur badan dia. Jadi mereka ni menggunakan sendi ni untuk melakukan pergerakan ataupun melakukan pergerakan berirama. Ni pergerakan berirama namanya. Pergerakan yang berirama ni maksudnya pergerakan yang synchronize, yang sama ataupun bercorak. Itu dia katakan bagaimana fungsi sendi ni boleh melakukan sebarang pergerakan. Ni dia fungsi sendi. Ramai ke tu? Ravi. Oh, sendi. Salah, sorry. Sendi yang terdapat pada tubuh manusia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Mengapakah perlunya sendi pada setiap penyambungan dua tulang? Mari kita fahami situasi yang berikut. Okey, cikgu dia pun kata, cuba lihat tangan Ravi yang sudah dibalut dengan kain anduh. Dapatkah Ravi membengkokkan tangannya? Mengapakah saya tidak dapat membengkokkan tangan saya ini? Ravi tidak dapat membengkokkan tangannya yang dibalut dengan kain anduh kerana tulang-tulangnya terhalang daripada bergerak. Tangan Ravi yang tidak dapat dibengkokkan itu ialah contoh keadaan tulang-tulang manusia jika tiada sendi. Okey, biasanya yang berbalut dengan anduh ni biasanya mengalami seliuh ataupun mengalami patah, tulang yang patah ataupun tulang yang rapuh. Okey. Sebab itu kalau ada pesakit yang mengalami patah tulang, dia akan simen tangan itu supaya tangan dia tak bergerak. Macam itulah mandi ke makan ke macam itulah. Sehinggalah tulang tu sembuh. Jadi apabila dia memakai anduh ataupun disimen tangan itu, maka tangan itu tidak dapat bergerak. Seperti itulah. Kalau tidak ada sendi, macam itulah tangan awak, dia tak akan bergerak. Jadi disebabkan ada sendi, tangan awak boleh dilipatkan, dibentukkan. Okey. Perhatikan atlet, penari dan pemain papan luncur di bawah. Bagaimanakah mereka dapat menggerakkan anggota tubuh mereka dengan mudah untuk membuat pergerakan tersebut? Sendi membolehkan pergerakan dan kebolehlenturan tubuh. Sebab tu saya kata ballerina tadi tu semuanya boleh melenturkan tulangnya. Siapa yang ballerina ataupun dia ahli taekwondo, karate ke, menari ke, dia boleh melentur tubuh badannya dengan baik. Sama juga yang main bola sepak. Tengok pergelangan sendi, bahu dia, menari, kepala, sendi tangan. Begitu juga dengan bermain skateboard. Ini skateboard papan luncur. Okey, ada sendi di siku, lutut dan dia ada pelindung sebenarnya untuk memastikan kalau terjatuh tidaklah mengalami kecederaan. Jadi bermakna kesemua sendi ini boleh bergerak dan boleh melenturkan tubuh badan kita. Ini dia. Pergerakan tulang pada sendi membolehkan tubuh bergerak. Sendi yang berbeza membantu pergerakan tulang dengan cara yang berbeza. Tengok sendi pada tulang leher membolehkan pergerakan kepala secara pusingan atau putaran. Masing-masing cuba buat kat rumah. Cuba buat ni. Pusing kepala anda. Patah balik. Itu. Bermakna anda boleh bergerakkan kepala awak secara pusingan dalam satu bulatan, dalam satu putaran. Okey, ni sendi pada bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan atas tubuh. Angkatlah tangan. Awak boleh macam ni. Okey. Nampak kan? Jadi bermakna dia boleh bergerak. Macam penari yang di sebelah ni, gambar penari ni. Ni. Siapa nak jadi penari saya tahun ni, bolehlah jumpa saya dengan Cikgu Hanapis. Jangan lupa. Kalau awak nak dapat markah koko yang terbaik ataupun calon-calon anugerah koko, bolehlah masuk dalam bahagian seni tari sekolah. Tengok pergerakan tangan dia orang macam mana. Siku, kaki, kepala. Okey, di situ nampak membolehkan pergerakan. Tadi kita sentuh tentang ballerina. Saya terlupa, gimnastik juga. Gimnastik ni. Ni. Gimnas. Tahu gimnas? Siapa nak jadi gimnas, pergi masa kecil. Bukan waktu sekarang. Sekarang dah tak boleh dah. Okey. Semua ni boleh melenturkan tubuh badan mereka ni. Ni. Kalau tidak, awak tak boleh nak buat macam ni. Tua-tua pun tak boleh nak buat macam ni.
Okey, sendi pada tulang bahu, tulang tangan dan tulang belakang membolehkan pergerakan bahagian atas tubuh. Sendi pada tulang bahu, ni membolehkan pergerakan tangan ke belakang, ke hadapan, ke tepi dan membuat putaran. Ni macam mana dia nak baling bola softball ni pun semua melibatkan sendi. Jadi apa-apa pergerakan macam permainan sukan semua melibatkan sendi. Jika sendi tu kita tercedera, maka kita pun susah nak bersukan. Macam dulu saya bersukan pun, sebab masa tu saya tak ada kecederaan sendi kaki saya. Sebab saya dah cedera sendi kaki saya tak boleh nak berlari terlampau laju, saya dah tak boleh bermain basketball secara, dulu agak pantas lah, sekarang ni tak boleh. Semua kena jaga kaki. Sebab apa, kaki dah tercedera dengan, kaki saya pernah terpelecok dari dia punya apa, tendon, urat-urat tu semua tu dah pernah terkoyak. That's why lah dia tak boleh lagi bersukan. Okay, sendi pada lutut, tulang pinggul membolehkan kaki dibengkokkan, diluruskan. Ini boleh buat di rumah. Macam mana awak berjalan, kawat kaki contohnya, pertandingan kawat kaki yang kat sekolah selalu tu, ini juga melibat pergerakan sendi kaki dan lutut. Dia nak setinggi mana paras kaki kita. Baiklah, berdasarkan pergerakan tulang pada sendi yang tunjukkan, nyatakan fungsi sendi. Cikgu kata fungsi sendi senang je. Tadi membolehkan pergerakan, melentur, tubuh badan. Itu je. 2 je sebenarnya. Tapi dia punya penerangan banyak kan. Okey, ada aktiviti uji minda sini. Tekan dan kena pasti tulang-tulang pada tangan kamu. Pada pendapat kamu, mengapa terdapat banyak tulang pada bahagian jari dan tapak tangan? Ni kan saya dah kata tadi, paling banyak tulang sendi ni ialah dekat tapak tangan. Kalau tidak, awak tak boleh nak pegang. Ni sendi ni. Kalau satu sendi ni, contoh jari ni lah, dah disimen, dia tak boleh gerak. Ni dia boleh gerak. Jadi, tulang dekat tapak tangan awak tu paling banyak dan banyak menggunakan sendi. Kenal pasti sendi-sendi yang terlibat dalam aktiviti berbasikal seperti yang diterakan di sini. Nampak? Lutut, kan? Tulang pinggul, sendi pinggul, sendi kaki, sendi tangan, bengkok kan? Bahu, kepala, takkan kepala lurus kan? Naik basikal mesti toleh kiri kanan. Dan siku. Dan juga yang paling penting ialah tulang belakang. Untuk pengetahuan anda, keseluruhannya menggunakan sendi. Okey, nampaknya sampai di sini saja penerangan saya berkenaan dengan kedudukan dan fungsi sendi. Saya ucapkan terima kasih, dan selepas ini kalau ada latihan saya akan berikan dalam bentuk link. Dan terima kasih sebab menghadiri pembelajaran saya, diharapkan murid faham dan boleh memahami apa yang saya ajar. Kalau tak faham boleh ulang balik video ataupun bertanya kepada saya secara PM saya lah. Okey, dan itu sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.